Ish ayam ni, kat sini pula kau nak main, orang nak tidur pun tak senang. Menantu tu terfikir, dia ni marah ayam ke marah aku ni? Orang dulu kan main bahasa sindir kan kuat kan. Biar dia tetapi baik. Ya, Itu sebabnya tadi Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Cak Opek dalam program Ngaji Bareng. Masya Allah, pada kesempatan kali ini saya akan mengajak Anda semua yang menonton video ini untuk mengaji bareng dengan saya. Saya harap semuanya sudi ngaji bareng bersama saya, dan saya doakan semoga yang mengaji bareng pada saat ini, semoga Anda semua diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang berlimpah, serta dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan ngaji bareng bersama Ustadz Syamsul Lebat, Ustadz favorit saya. Masya Allah. Memang akhir-akhir ini saya itu merasa candu sama beliau ya. Kemarin saja sebelum video ini dibuat, saya ngaji bersama beliau Ustadz Syamsul Lebat. Saya itu sampai sakit perut ya, dibuat ketawa, terus ada aja hal-hal yang membuat saya itu ketawa, ada hal yang membuat saya itu betah untuk selalu ngaji bareng bersama beliau. Masya Allah, saya doakan semoga Ustadz Syamsul Lebat ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan serta rezeki yang berkah. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini Ustadz Syamsul itu membahas tentang perceraian yang sudah sering terjadi di sekitar kita. Entah kenapa bisa terjadi semudah itu, Allahu a'lam. Tapi yang jelas saya harap penting untuk Anda semua yang menonton video ini untuk mendengarkan apa-apa yang beliau jelaskan. Dan bagi Anda yang ingin menonton video aslinya, silahkan kunjungi link di bawah deskripsi ini. Dan bagi Anda yang mau ngaji bareng dengan saya, jangan lupa buka mata, buka telinga, dan buka hati. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa, don't go anywhere, stay here and check it out. jadi tajuk kita tajuk hangat, yang sentiasa hangat di pasaran. Itu tajuk kekeluargaan lah. Sentiasa hangat. Al-maklum lah, isu-isu semasa berkenaan keluarga semakin meningkat. Betul. Macam-macam hal hari ini. Macam-macam hal. Hari ini satu pasangan bercerai setiap 13 minit. Macam-macam hal. 13 minit. Maknanya setakat kita start ni dah seorang dah ni. Seorang-seorang cerai dah. Kalau pada pagi tadi tak tahu berapa banyak. Malahan kebanyakan yang bercerai tu kebanyakannya yang muda-muda. Allah. Tu yang kadang-kadang kita marah tu, khusus kahwin ni rasa dah tak relevan dah buat 2 hari. Tak relevan. Iya. Tak boleh lagi dah. Lah basah kipeh. Lah berperasan. Mana? Oh, tahniah. Ini patutlah apa yang sejuk ni, aircon tak ada on semua, on ke semua? Kan. Jadi mana dengan tahap saya cakap apa? Sebab saya pernah pergi di Brunei. Yang khusus kahwin sampai 3 minggu tu. Patut kita kena buat dah tu. Cuti tanpa rekod. Buat undang-undang lah. Patut boleh cadang lah kat kerajaan ni buat. Sebenarnya khusus kahwin 3 minggu paling kurang. Allah. Cuti tanpa rekod untuk semua orang. Sekali seumur hidup. Okey orang perempuan. Tu sebab saya sebut sekali seumur hidup tu. Biar dia lega sikit. Kan? Tapi terbuka kepada siapa yang masih belum pakai kuota tu. Walaupun dia belum kahwin. Kan contohlah. Tak adalah. Sebab apa tengok yang paling katun, ada katun tu. Yang paling katun yang bernikah beramai-ramai. Itu paling katun. Dah majlis pernikahan beramai-ramai serentak. Khusus kahwin pun nak cepat je. Sehari je settle. Lepas tu tak ada apa, serentak nikah. Bukan jumlah tu, bukan kuantiti tu yang kita nak. Itu betul lah nak menyelamatkan benda maksiat, betul. Tapi benda-benda lain tu boleh selamatkan ke tidak? Tu salah lah. Dekat satu kampung saya ada pergi. Ceramah minta budak sekolah tu dalam sekolah tak ada besar lah, sekolah kampung. Sekolah rendah tu dalam 90 orang dalam satu sekolah, satu daerah ni saya pergi. 90 lebih je budak dalam satu sekolah, daripada darjah 1 sampai darjah 6, 90 lebih. Mak ayah bercerai-berai.
Allah. Duduk di kampung yang sama. Kemudian ayahnya kahwin lain, maknya kahwin lain, duduk di kampung yang sama. Boleh fikir tak macam mana? Anak-anak tu balik sekolah nak balik mana? Betul ya. Kasihan ya anaknya ya. Dia bukan budak sekolah menengah, budak sekolah rendah. Itu sebab selalu saya cakap, sebelum nak bercerai-berai, fikir dulu. Betul. Itu sebab jangan kadang-kadang itulah. Fikir dulu terkesan pada anak-anak. Saya pergi ceramah dekat rumah orang-orang tua-tua ni, rumah Seri Kenangan. Agak-agak siapa yang ramai? Lelaki ke perempuan? Kalau tengok drama Melayu memang ramai perempuan. Ya, betul. Kat rumah Seri Kenangan tu, tapi hakikat ni ramai lelaki. Kebanyakan yang mencerai kebanyakan yang duduk kat rumah orang tua-tua ni adalah waktu muda dulu sibuk cari duit. Tinggal anak bini. Ya. Kemudian bila dah tak larat balik. Masa tu family dah tak boleh terima. Kebanyakan begitu, tak semua. Kebanyakan begitu. Sekarang ni adalah inisiatif. Tu saya cakap, isu kekeluargaan ni makin meluas. Dia tak pernah basi dia. Dulu kalau khusus dulu, rumahku syurgaku. Hari ni kita pun cerita pasal tu. Kan, keluarga syurga, keluarga neraka. Tanya je soalan. Dia tajuk ni soalan. Tanya soalan ni dah ada jawapan dah. Kan? Ikut syariat syurga. Itu aja. No kompromi. Cakap Jawa pula dah. Tak ada pilihan. Kalau ikut syariat, insyaAllah selamat dunia akhirat. Kau kahwin cowboy, habis. Kenapa kahwin dengan I? Sebab I tengok you ni penyabar orangnya. Dan you memahami hati I. Fail. Tolak Makkah. Tak boleh kahwin. Kenapa awak nak kahwin dengan saya? Tanya lelaki tu. Sebab saya rasa awak ni memahami hati saya. Allah. Dan awaklah segala-galanya untuk saya. Fail. Tolak Makkah. Iya, memang tanya lelaki tu. Itu ya alasannya. Kenapa awak nak kahwin dengan kita? Maka lelaki tu menjawab, saya ingin berkahwin dengan awak kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Ini yang itulah jawapan dalam sayangku Kapten Mukhris. Macam itulah kan. Iyalah kan. Jawapan macam tu kan, dan kalau itulah jawapan yang dicari pada hari ini. Memang tak jumpa sebab kebanyakannya tak jawab begitu. Ya betul. Payah nak jumpa. Sulit. Kebanyakannya tak jawab yang begitu. Mempunyai alasan seperti itu. Sulit. Yang jawab begitu biasanya lelaki yang dah berkahwin. Sudah ya. Tu. Sebab dia dah pergi mengaji, dia dah pergi belajar kat masjid. Dia belajar kat masjid kan. Kenapa kita kenal semua? Kerana Allah. Lillahi ta'ala. Jadi dia automatik. Semua kerana Allah. Itu orang perempuan tu jadi confused. Siapa dia nak pilih? Satu lelaki, 15 perempuan hari ni. Maka apakah peranan kita sebagai lelaki? Macam tu soalan dia kan. Orang perempuan marah sebab dia jauh tu. Saya beri cakap tu kan? Tak adalah kan? Tapi makna kata basic dia, asas nikah nak kena betul. Tu sebelum kita cerita pasal syurga neraka ni, tu dia basic nak kena betul. Asas kahwin tanya pun dah tak betul, macam mana kan? Macam mana cakap? Tu sebab tadi khusus kahwin 3 minggu sempatlah belajar basic solat macam mana, sempatlah belajar mengaji basic macam ambil Iqra sikit 1-2. Dah tua-tua takkan tak faham kan, ajar balik. Di Seremban ada seorang tu pencen pengarah kerajaan ni lah, pangkat tinggi-tinggi, balik ke kampung, pergi jumpa imam setiap waktu nak belajar solat balik. Tak tahu solat rupanya, dengan tahap pangkat tinggi, gaji puluh ribu. Allah. Tapi kita tak boleh nak cakap dah tua-tua baru nak belajar. Tak. Sebab entah-entah dia yang tua baru nak belajar ni, entah-entah semayang dia lagi elok pada kita yang perasan semayang kita elok. Betul. Kan? Dia nak belajar, tu sebabnya belajar balik, tak ada masalah dia. Tu yang itu ada orang yang marah saya, dia cakap habis tu kalau orang tu tak lepas, bila kita tanya dia suruh baca Fatihah, so dia semayang apa semua dia tak reti, adakah kita nak tolak dia sebagai calon menantu? Tak adalah pada dia memang tak tahu. Tak, maksud saya kita kena tahu status dia. Kalau kita cuba tanya dia, ni sibuk tanya kau gaji apa? Gaji berapa? Kerja kat mana? Kan dah berapa tahun kerja? Sibuk tanya yang itu. Tengok kereta besar, okey. Pakai kot, tali leher besar sejadah. Yang tu yang kau nak kan? Tu yang kadang-kadang geram tu. Maksudnya bila kita dah tanya dia, kau boleh semayang?
Boleh. Semayang tinggal tak? Tak. Cuba ngaji sikit, baca apa ayat yang kau tahu. Nak ta'ina kulallah. Nak ta'ina kulallah. Tu dia tahu kan. Baca lah ayat lain selain pada tu. Dia pun baca. Kalau dia mengaku, saya tak tahu pakcik. Tak tahu. Kau semayang tidak? Kadang semayang, kadang tak. Allah. Mengaji. Itulah masa belajar lep bata tu baru sampai ta, tok guru tu meninggal. Jadi kita tahu status sekarang macam ni lah. Pakcik tak ada masalah kalau kau nak kahwin dengan anak pakcik. Pakcik tak ada masalah. Berapa banyak TV ni buat liputan ni. Anda masjid ni. Liputan banyak kan? Liputan banyak, kipeh besar. Apa lagi nak? Kan? Bertuah tu. Kau nak ambil gambar dengan kipeh ni. Kan? Saya ni memang orang kampung gayat tengok benda-benda macam ni kan. Jadi tanya betul-betul. Jadi bila dia tak tahu, oh kau tak tahu macam ni. Kau nak kahwin dengan pakcik tak ada masalah. Cuma satu je, pakcik minta satu perkara. 1 bulan pakcik bagi kau tempoh, kau pergi belajar. Sebab kau nak didik, nak jaga anak pakcik ni. Macam tu. Macam tu lah nak nyerahkan anak dara kita ni. Lepas tu berapa ramai. Dan jangan cakap kahwin. Waktu bertunang, la ilah Allah. Orang dulu bertunang mana ada pergi? Pengantin lelaki mana pergi? Mak bapak dengan saudara je pergi. Hari ni siap bersanding bergambar pakai atas pelamin, tak malu bingai punya lelaki. Betul. Betul ya, betul. Mana ada pergi? Orang dulu mana ada pergi? Ni siap pergilah apa semua, kan? Di Negeri Sembilan lagi lah. Sekarang ni orang lelaki putus pun dia pun kena bayar ganda juga. Bukan orang perempuan je. Putus tunang kena bayar. Lagi pun kena bayar. Kan? Makna kata kita ni sekarang ni kan kena tengok balik asas balik semula, jaga. Memang betul Nabi dah ajar lah kita kan, tengok dari segi harta, tengok dari segi rupa, tengok dari segi keturunan kan, memang betul. Dan kalau tak dapat pun tiga-tiga tu paling tidak tengoklah dekat agama. Itulah paling selamat. Tapi kalau dia ada agama, dia agama tak pandai sangat tapi rupa ada, janganlah kita tolak dia mentah-mentah. Elok juga sebab nak mengadap muka ni berapa lama. Kan? Orang lelaki buruk mana pun muka dia nak bini dia lawa. Kan? Iya, sajuk mata memandang. Ada masalah tengok selesai. Tapi janganlah dek bini lawa langsung tak ke masjid dah lepas tu. Kan? Dapat bini muka macam ni lofa. Kan? Penceramah pun tak dapat macam tu dah. Tak dapat tapi adab lah. Kan? Dah tu ya ada lawa laki hati kita ni sudah kan, ada harta bagus juga, dia tak adalah membebankan kita sangat. Sekarang dia cakap bang tak apa bang, saya ada duit saya sendiri, tak apa abang cari untuk abang aja. Ini dah lah duit, tak ada dikojokan duit perempuan tu. Jangan. Kalau dia ada rupa, dia tak ada rupa tapi keturunan elok-elok, baguslah keturunan elok, keturunan ustaz-ustaz saja. Kau nak kahwin ni apa ni, dia ni lelaki ni asal mana? Dia asal daripada ni kampung tu dekat Masjid Semilang tu, Kariah sana. Oh ya ke? Kat sana tak ada masalah. Jemaah sana semua elok-elok. Okey. Keturunan elok-elok kat masjid tu. Contohlah kan. Konon lah contoh. Mengangguk sampai ke lantai tu mengaku. Betul kan? Contohlah kan. Jadi okeylah. Tapi tak adalah kata maknanya. Tapi paling mustahak agama nak kena jaga. Agama nak kena jaga. Biarlah muka macam kisah tu. Husam bin Nuh. Husam bin Nuh ni dia ada hamba. Nama hamba tu Mubarak. Abdi dia lah. Mubarak ni punya hitam. Sehitam-hitam dalam masjid ni tak ada siapa lawan. Osah hitam. Metalik betul. Osah hitam. Tapi Mubarak ni dia baik. Jadi Husam tanya, wahai Mubarak, aku nak tanya pada kau. Aku nak cik menantu. Wahai tuanku Husam, kalau kau nak cik menantu, pertama jangan kau cari sebab kali rupa. Kenapa? Sebab itu perangai orang Kristian, orang Nasrani dia tu. Oh ya ke? Kedua, jangan cari sebabkan oleh harta, sebab tu tanda orang gila dunia. Dan jangan cari sebab oleh keturunan, sebab itu perangai orang Yahudi. Orang Yahudi nak cik sama dia aja. Dia kata. Tapi kalau dah tak apalah. Tapi macam mana yang paling elok? Sebab dia tanya yang paling baik macam mana? Yang paling baik carilah yang beriman dan bertakwa. Allah, betul. Husam pun rawan nak cari. Satu kampung tengok. Tak ada jumpa dah. Sudah macam ni lah Mubarak, kau lah kahwin dengan anakku. Untunglah Mubarak dapat kahwin. Tapi dia baik.
Orang yang baik semayang tak tinggal mengaji, ibadah kuat, aduh senang hati. Joki melempah-lempah. Yang risau. Daripada muka lawa, duit banyak, pemalas, membuta sampai tengah hari. Okeylah, membuta sampai tengah hari. Bahasa standard pakai. Kan? Iya, tidur ya kan. Tak ada kerja lain buat tidur. Kan? Orang tua-tua dulu, saya ingat kat gambar ada seorang tu, dia bantai tidur sampai pukul 2 pagi, 2 petang, setiap hari tanpa gagal. Jadi mak mentua tu menyapu, lepas tu sampai kat bilik, dinding bilik kan, dia ambil penyapu, dia sasah dinding tu, bang. Bam, terjaga menantu tu. Dia pun cakap, ish ayam ni, kat sini pula kau nak main, orang nak tidur pun tak senang. Menantu tu terfikir, dia ni marah ayam ke marah aku ni. Orang dulu kan main bahasa sindir kan kuat kan. Biar dia tetapi baik. Ya, Itu sebab tadi, tapi saya sebut tadi, tak ada masalah dah. Kalau ada harta tak ada masalah, rupa cantik tak ada masalah. Tapi bab agama jangan kita kompromi. Allah. Yang tu kena jaga basic. Kalau tak tahu pergi belajar. Memang sewajarnya sebab kita nak bimbing. Kalau yang lelaki kena belajar. Yang perempuan kalau yang lebih tahu tak apalah. Bang nanti saya bantu abang. Macam tu. Isterinya lah yang tahfiz. Contoh lah kan. Itu salah. Yang terbaik. Masya Allah, itulah tadi pengajaran yang sudah disampaikan oleh Ustadz Samsul Debat. Memang benar ya, sekarang itu sudah banyak perceraian terjadi, baik umur pernikahan yang sudah tua atau yang menengah. Bahkan yang sering terjadi itu umur pernikahan yang baru-baru saja menikah. Astagfirullahaladzim, banyak anak muda itu menikah enggak lama dari pernikahannya sudah cerai. Astagfirullahaladzim, padahal perceraian ini salah satu hal yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan perceraian ini salah satu hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga yang menonton video ini dan keluarga kita semua dijauhkan dari hal-hal yang seperti ini. Semoga apabila di tengah-tengah perjalanan pernikahan kita oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semua dijaga sebesar apapun masalah yang kita hadapi, sebesar apapun trouble atau problem yang dihadapkan kepada kita, kepada keluarga kita, semoga kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala tetap diberi kekuatan dan bisa mempertahankan pernikahan yang sangat disukai oleh Rasulullah SAW, tentunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan saya minta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga semua yang ikut ngaji bareng pada kesempatan kali ini, apa-apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz Samsul Debat dan apa-apa pengajaran yang sudah kita terima dari Ustadz Samsul Debat ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, bisa menjadi ilmu yang barokah, sehingga kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kekuatan oleh Allah untuk mengamalkan apa-apa yang sudah kita ketahui dan apa-apa yang sudah kita dengarkan dari ceramah Ustadz Samsul Debat ini. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirnya dari kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya kira cukup ngaji bareng pada saat ini. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.